Dia sikit. Mana Sekejap ni. Cari slide. Okey. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita jumpa pagi ni. Bermakna dah 2 minggu lah sejak kita tangguhkan yang lepas kan, Puan Syida. Tapi kalau pasang suara saya masih ada sakit baki. Oh, Kerosakannya lagi. Maksudnya saya ngau lagi Ustaz. ya, apa dia punya apa dia punya vocal cord tu jadi macam pecah. Bukan pecah, dia panggil apa dia jadi berselerak sikit suara saya, banyak noisy. Saya tak selesa lah sebenarnya sejak 2 minggu, daripada minggu lepas kan. Kalau minggu lepas tu terus tak ada suara lah sebenarnya. Tu yang macam cakap pada Puan Syida, mustahil lah kan, tak boleh cakap pun. Ni ada suara sikit, mudah-mudahan apa nama ni dapatlah menyampaikan lagi. Malam tadi siapa yang sertai sesi ni, Ustaz Zulkhairi pun, inilah suaranya. Suara yang apa, lain sikit lah kan. Apapun teruskan dengan sesi kita masih dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ni insya-Allah kita akan bersama dengan nama yang insya-Allah boleh diceritakan dalam masa 1 jam. Sebab nak fikir nama mana yang cerita pendek ni payah juga, sebab kebanyakan sahabat tu ceritanya banyak kan. Banding dengan sahabiat, dia terhad sikit sumber ceritanya. Tapi sahabat ni kisahnya itu banyak ya. Termasuk sahabat ni kita nak ceritakan inilah. Cuma barangkali memang kategori sahabat yang tidak dikenali sangat, um, atas macam-macam sebab. Tapi Al-Bara' juga ada sebab yang menyebabkan pelik kenapa beliau tak dikenali. Dan kalau Ibn Malik itu, kita akan memikirkan beberapa nama sahabat. Dan sahabat yang paling popular itu adalah Ibn Malik yang sama dengan Ibn Malik Al-Bara', iaitu Anas Ibn Malik. Dan beliau sebenarnya adalah abang kepada Anas Ibn Malik. Dan Anas Ibn Malik ni kita tahu dia punya populariti dia bermula sejak um, dia diwakafkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Bara' ni nama dia kita tak jumpa dalam sirah. Sebenarnya siapa yang baca sirah secara umum tak akan jumpa nama Al-Bara' Ibn Malik pun. Memang tak ada. Sebab beliau tidak berada dalam situasi yang uh, penting dalam penceritaan sirah. Maka nama dia tersisih sikit. Sebab tu saya guna tagline bawah tu, tersisih. Tapi beliau ni ada satu specialty yang menyebabkan kita tahu beliau adalah dalam kalangan yang terpilih dalam kalangan sahabat. Ya. Sebagai background sikit untuk Al-Bara' Ibn Malik, kita sebut tadi adik-beradik dengan Anas Ibn Malik, maka sekaligus adik-beradik tiri dengan Abu Umair, adik bongsu mereka, adik tiri bongsu mereka lah yang hasil daripada pernikahan Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Kan Ummu Sulaim ni kan dia ada paling kurang 2 suami. Kita pernah cerita dalam sahabiat sebelum ni. Suami pertamanya Malik tidak perlu Islam, dan sampai di Madinah Malik dah tak ada dah, barangkali meninggal dunia lebih awal lagi. Dan um, suami yang akan menikahi Ummu Sulaim adalah Abu Talhah, yang popular dengan wakafnya kepada satu kebun Bairuha. Dan daripada pernikahan itulah akan melahirkan Abu Umair, kan, Ibn Talhah. Dan ini adalah adik-beradik yang popular sebenarnya, tapi Al-Bara' yang kita ceritakan ni adalah kategori adik-beradik yang tak popular. Dan bukan adik-beradik tak popular saja, dalam kalangan sahabat pun mungkin kita tak pernah kenal nama Al-Bara' Ibn Malik. Ada Al-Bara' lain yang terkenal, Al-Bara' Ibn Azib. Itu Al-Bara' yang lain. Ini Al-Bara' Ibn Malik, abang kepada Anas Ibn Malik. Setakat yang saya cari, walaupun kita tak jumpa banyak cerita, eh, dikatakan beliau menyertai perang Uhud, Bai'atul Ridwan, yang bersumpah di bawah pohon tu kan, kepada khabar kematian Uthman bin Affan yang akan membawa kepada Hudaybiyah.
Dan dalam kitab lain saya lihat beliau menyertai semua perang kecuali Badar, dan barangkali tak cukup umur. Sebab Anas bin Malik, kalau kita ingat, umur Anas bin Malik baru 10 tahun ketika Nabi tiba di Madinah, dan Anas bin Malik pun tak join perang Badar. Dan barangkali abang dia ni beza dalam 2-3 tahun je kot, menyebabkan dia pun tak cukup umur. Maka kedua-duanya tak menyertai perang Badar. Perang pertama yang akan mereka sertai adalah perang Uhud, ya. Dan Al-Bara' berbeza dengan Anas. Anas dia menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' akan tergolong dalam kalangan Ahlus Sufah. Dan Ahlus Sufah ini adalah mereka yang berada di belakang Masjid Nabawi, yang mereka ini ada macam-macam sebab berada di situ, sama ada kerana memang nak bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun memang kategori sahabat-sahabat yang miskin ataupun pemusafir yang akhirnya menetap di Madinah, dan mereka pilih untuk duduk dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sufah yang sangat istimewa lah kalau kita nak senaraikan satu demi satu nama mereka ni kan. Termasuk nanti Abu Hurairah yang dalam kalangan ulama sahabat juga. Maka al-sufah ni bukan secara mudah kita nak simplistik mengatakan mereka orang miskin saja. Sebab Abu Hurairah pun ada, Al-Bara ibn Malik pun ada dalam kalangan al-sufah. Okay. Cerita Al-Bara ni sangat sedikit sampai tahap satu-satunya hadis yang Nabi SAW sebut tentang beliau adalah ini. Uh, ini hadis yang paling popular lah. Ada satu riwayat lagi lepas ni yang saya akan bawakan juga. Cuma adalah pertikaian sedikit tentang riwayat tu. Tapi ini yang paling popular antara beliau dengan Nabi SAW. Dan kita akan ambil masa sikit untuk kita dalami hadis yang penting ini. Nabi sebut dalam hadis ini, barangkali Nabi sedang bagi ucapan kepada para sahabat dalam masjid. Dan Nabi sebut kam min asy'ath aghbar dhi timrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah 'azza wa jal la abarrahu minhumul Bara' ibn Malik. Nabi sebut berapa ramai orang yang asy'ath tu dadanya berbulu. Kalau lebih apa, untuk visualize kan, dada berbulu, ia adalah gambaran kepada orang yang kategori apa ya, orang yang bukanlah kotor, tapi kehidupan itu bukan kehidupan yang sebagaimana orang lain yang mungkin lebih mudah akses kepada apa nama ni, kepada kemewahan, kepada pakaian-pakaian cantik-cantik, ataupun kehidupan yang boleh mandi selalu, yang boleh bersihkan badan. Asy'ath ni adalah simbolik kepada orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Okay? Asy'ath, aghbar, kan? Dan aghbar tu berdebu lah. Asy'ath tu berbulu, aghbar tu berdebu. Maka bila dia berbulu badan dia, debu-debu tu melekat pada jasad dia. Dhi timrain, yang hanya ada dua ceraian pakaian saja. Dah lah memang miskin, dah lah rupa pun tak ada, kan? Kemudian yang dia ada hanyalah dua ceraian pakaian yang dipakai berulang kali setiap hari. La yu'bahu lahu. Dan orang tak hiraukan dia. La yu'bahu lahu ni perkataan yang mungkin kita boleh ambil lebih pelajaran dia. Kerana orang-orang begini, orang-orang yang ada visual, kalau kita tengok di sekali tu kita tahu, kita boleh berikan satu persepsi yang mungkin tak ada apa-apa yang aku boleh dapat daripada dia. Dia yang lebih memerlukan aku, kan? Orang-orang begini, kita lebih fikir kita perlu bantu dia, kita perlu apa nama ni, kita perlu bela dia. Dan inilah perasaannya, la yu'bahu lahu. Tak ada orang yang fikir ada manfaat yang dia boleh terima, dia boleh dapat daripada orang begini, sehingga dia tak hirau tentang orang tu. Dan itulah nasib Al-Bara' sepanjang sirah Nabawiyah. Dia barangkali orang tak dapat menyaksikan siapakah gerangannya apa nama ni, Al-Bara' ibn Malik, apa manfaat yang boleh diberikan kepada mereka, sehingga mereka tidak menghiraukan Al-Bara' ibn Malik. Dan dalam hidup kita pun ada orang macam ni. Dalam kelas kita ni kan, mungkin yang saya nampak selama ni dalam setiap kali kelas adalah ibu-ibu yang bercakap lah kan, yang makcik-makcik, kakak-kakak yang banyak bercakap, yang bertanya, yang berikan pandangan, yang selalu komen. Tapi ada dalam kalangan kita ni yang mungkin senyap sikit, yang yang dia punya personality dia tidak menyebabkan dia terkenal ataupun orang perasan dia ada. Kadang-kadang orang itu adalah dalam kalangan kawan-kawan kita sendiri. Dalam kelas kita zaman sekolah dulu, dalam universiti dulu, ada kawan-kawan kita yang kategori ini, yang menyebabkan kita tak berapa nak pandang sangat dia. Kita bukan pulau dia,
Tapi orang memilih untuk tidak sangat dengan dia lah sebab tak ada faedah bersama dengan dia. Kita tak jumpa di mana kelebihan kalau kita berkawan dengan dia pun. Kan? Barangkali kerana personality dia, barangkali kerana rupa dia. Kan? Dan Nabi sebut di ujung itu, lau aqsama 'ala Allah, kalaulah dia ni, aqsama itu maksudnya sumpah dengan nama Allah Taala. Dalam syarah dia ditafsirkan sebagai kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la abarrahu, Allah Taala akan perkenankan doanya. Okay? Maksudnya apa pengecualian yang berlaku dekat sini? Allah nak bagi tahu pada kita, ada orang macam ni, tapi jangan kita sangka sehingga kita menghiraukan dia. Sebab kita sangka dia tidak memberikan apa-apa pada kita, kita sangka dia tidak memberikan kelebihan pada kita, maka kita tinggalkan dia. Dan Nabi sebut pada kita, ada dalam kalangan mereka ni, kalau mereka doa pada Allah Ta'ala, Allah akan perkenankan diri dia. Dan antara mereka ini adalah Al-Bara' ibn Malik. Ya, Al-Bara' ibn Malik tergolong dalam kalangan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya orang tu ramai lah. Kalau ikutkan hadis ni, keratan pertamanya nak bagi tahu orang itu ada, dan jangan mudah menyangka kedudukan mana-mana orang di sisi Allah Ta'ala hanya kerana kita lihat visualnya macam tu. Kerana kita lihat personalitinya begitu. Tapi orang-orang begini, sebahagian daripada mereka, Allah pilih dan Allah perkenankan doa mereka setiap kali mereka berdoa. Jadi, pelajaran ini sangat unik sebenarnya sebab uh, sebagai sebagai apa ya? Sebagai orang yang mencari redha Allah Taala kan. Um, kita sedar sebenarnya akhirnya yang paling betul adalah bagaimana kedudukan seseorang itu di sisi Allah Taala. Tapi mata manusia ni dia sentiasa menilai orang lain. Persepsi awal tu bergantung kepada apa yang disaksikan. Kan? Saya tak boleh tipu diri saya sendiri pun. Kalau kadang-kadang kita pergi mana-mana pun, kadang berjalan dengan kawan, perbezaan kenderaan pun akan buatkan kita rasa la yu'bahu lahu tu. Maksudnya, oh ini adalah geng kenderaan ni. Kenderaan aku adalah level lain kan. Maka la yu'bahu lahu. Kita dah mula ada persepsi yang okey, orang begini mesti dia macam ni macam ni macam ni. Okay? Kita dah mula letakkan satu apa dia panggil, kita letakkan satu persepsi kepada orang-orang tertentu hanya kerana apa yang kita nampak depan mata kita. Mungkin kita nampak gaji dia, mungkin kita tahu rumah dia macam mana, dan kita meletakkan persepsi dia adalah sekian-sekian orang, menyebabkan persepsi itu telah menutup kita daripada kita rasa kita nak lebih berkawan dengan dia. Bukan kerana kita pulaukan dia, tapi kerana persepsi tersebut ataupun visual dan personality orang itu menyebabkan kita tak nak sangat dekat dengan dia. Okay? Ini berlaku kepada sebagian orang dalam kalangan kita. Tapi Nabi SAW bawakan hadis begini untuk remind kita, untuk ingatkan kita di sisi Allah Ta'ala tu, ada juga orang-orang begini yang lebih dekat di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan orang-orang lain yang mungkin kita lebih ada rasa selera untuk berkawan dengan mereka, untuk duduk di samping mereka. Kan? Dan kalau pasal benda ni sampai tahap apa ya? Sampai tahap kita pun tak sedar kita melakukan benda itu dan kita buat. Kadang-kadang di majlis-majlis perkahwinan, kadang-kadang dalam majlis ilmu sendiri pun kita lebih suka untuk duduk bersebelahan dengan orang yang bagaimana. Dan orang-orang begini, mereka disisihkan secara tidak sedar oleh masyarakat. Dan Nabi mengangkat golongan ini dan Nabi sebut, kalau mereka doa pada Allah Ta'ala, Allah akan perkenankan. Dan antaranya Al-Bara' ibn Malik. Dan Al-Bara' ni, kalau mengikut bacaan yang saya carilah kan, Al-Bara' ni dikatakan dia macam bukan ada defect, tapi barangkali dia ada masalah, apa saya tak tahu istilah mediknya. Jasad dia tu agak kecil sikit, mungkin bantut kot, stunted kan. Dia kecil sikit, dia mungkin orang yang rendah sikit. Itu adalah Al-Bara' ibn Malik kan. Dan dikatakan wajahnya tak handsome. Dia bukan kategori sahabat yang tampan, yang kacak kan. Cuma dia ada satu saja kelebihan, iaitu dia suara dia merdu. Nanti kita ceritakan dalam hadis seterusnya. Suara dia sedap. Itu saja kelebihan yang dia ada. Selain daripada itu, semuanya buruk tentang Al-Bara' ibn Malik. Dan Nabi sebut, Al-Bara' juga tergolong dalam kalangan yang bila tak tangan pada Allah Ta'ala, Allah akan perkenankan doa dia. Okay. Dan ini cerita unik yang satu lagi lah kita boleh kumpulkan. Walaupun dia dalam Hilyatul Awliya ni kitab yang merakamkan asar sahabat. Sebab tu saya sebut tadi ada yang
khilaf menerima atau tidak riwayat ni. Tapi saya sebutkan di sini kerana dia berulang sebenarnya kelebihan Al-Bara' dalam menyanyi, ya. Dikatakan satu hari tu Nabi SAW, ya, berjalan dengan Al-Bara', ya. Dan Al-Bara' ni dia ada suara yang sedap, kan? Dan dia suka menyanyi lah, ya. Dan ketika dia berjalan dengan Nabi SAW, pada hari itu dia berjalan dan berselisih dengan satu kumpulan An-Nisa. Itqaraban Nisa. Bila dah dia semakin dekat dengan para wanita tu, Al-Bara' ni menyanyi semakin kuat. So unik kan cerita macam ni kan. Al-Bara' ni dia menyanyi semakin kuat, semakin galak menyanyi. Ialah sebab itu saja aset yang dia ada. Untuk bayangkan, tak handsome kan, badan pun tak gagah, maka itu saja aset yang dia ada. Idh qaraban nisa, bila dia dekat dengan para wanita ini, dia menyanyi semakin kuat. Sampai Nabi sebut kepada dia, iyyaka wal qararir, iyyaka wal qararir, kan? Tinggalkan nyanyian tu, tinggalkan nyanyian tu. Sampai Nabi sebut kepada Al-Bara' ibn Malik. Apa pelajaran dekat sini? Yang paling saya suka dalam cerita ini adalah bila dia berjalan dengan Nabi SAW. Kadang-kadang bila kita baca cerita ni, kita menumpukan sangat kepada nasihat di hujung tu. Kita terlupa yang sebenarnya untuk Nabi memilih berjalan dengan orang begini adalah satu perkara yang sangat luar biasa, kan? Saya ada kawan-kawan sekolah tu, kalau ingat balik kenangan-kenangan zaman sekolah, kan, ada kawan-kawan yang bukanlah kita boycott ataupun pulaukan dia, tapi dia ada satu personality yang mungkin tak matang, yang mungkin selalu wujudkan situasi awkward. Maksudnya bila bercakap tu dia cuba melawak tu, lawak dia lawak yang tak jadi, kan. Dia macam, alamak, takkan nak berkawan dengan orang macam ni. Dia tak seronok, kan. Dan pula memang dia bukan yang ada rupa sangat lah, kan. Dan akhirnya kita secara tak sedar, kita masing-masing memilih untuk tak berkawan dengan dia. Dan selalu saya tengok kalau dia orang makan pun, dia kawan dia tu bertukar-tukar. Bukan sebab ramai orang nak makan dengan dia gila-gila, kan. Tapi bertukar-tukar tu sebab dia tu yang pergilah mana-mana meja makan, yang ada ruang dia makan kat situ. Sebab dia tak ada geng, kan. Bila fikir balik Nabi SAW berjalan dengan Al-Bara' ibn Malik, ini cerita yang luar biasa, kan. Memilih untuk berjalan bersama dengan orang yang disisihkan oleh masyarakat adalah satu sunnah yang dipamerkan oleh Nabi SAW. Dan bukan cerita ini saja, kan. Kalau kita ingat di awal sirah Nabawiyah, Abu Jahal pernah komplain Nabi, kami ni boleh je terima Islam tu, kami boleh je nak bersama dengan agama kamu, wahai Muhammad. Tapi boleh tak yang lain-lain ni jangan sekali dengan kami? Boleh tak kami ni majlis asing, kan? Dan Nabi SAW sebenarnya asalnya Nabi menerima cadangan itu, sehinggalah Allah Ta'ala minta Nabi untuk kembali bersama dengan golongan mustad'afin dalam kalangan sahabat. Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arak, ni golongan-golongan yang kelas bawahan, ya. Dan Allah Ta'ala meminta Nabi SAW untuk kembali pada mereka dan jangan uh, meraihkan permintaan musyrikin Quraisy. Walaupun kalau kita fikir, eloklah, kan, ini peluang untuk mereka dapat dakwah daripada Nabi SAW. Tapi ini adalah standard yang dikekalkan oleh agama kita. Nabi SAW boleh bagi diskaun pada banyak benda lain, tapi bukan pada perkara-perkara, hal-hal yang merupakan standard kepada agama kita ni. Standard agama kita juga, kita termasuk juga adalah kita ni sama rata melayan semua orang. Dan bayangkan Al-Bara' dapat berjalan dengan Nabi SAW. Berapa ramai orang tak sempat pun untuk ada pengalaman peribadi dengan Nabi. Dan Al-Bara' ada pengalaman tu, kan? Sebab ratusan ribu sahabat tu, majoriti mereka hanya, sebab kalau kita matematikkan sikit, daripada 120,000 tu, hanya lebih kurang 20,000 saja kot yang betul-betul pernah ada pengalaman hidup dengan Nabi. Baki tu semuanya bertemu dengan Nabi SAW masa haji terakhir bersama dengan Nabi. Mereka peluk Islam dan akhirnya mereka sempat nampak Nabi, solat dengan Nabi, beriman dan menyaksikan Nabi SAW. Otomatik jadi sahabat. Tapi mereka tak ada pengalaman peribadi. Dan Al-Bara' ada pengalaman tu. Al-Bara' ada pengalaman berjalan dengan Nabi SAW. Tapi tengok di hujung tu Nabi tetap nasihatkan dia, kan. Dan ini kalau kita tengok dari sudut yang pertama tadi, kita dapat nampak betapa Nabi kasih kepada Al-Bara' itu sama dengan sahabat yang lain. Sebab kalau Nabi tak hirau, kadang-kadang orang-orang yang kita sisihkan ini, kan, tahap kita tak hirau tu, dia buat apa pun kita tak kisah, kan. Kau nak menyanyi ke, kau nak main game ke, kau nak buat benda tak faedah ke, lantak kau lah, kan. Tapi Nabi SAW melihat setiap seorang sahabat berhak mendapat kesan daripada kebaikan ataupun kenabian Nabi SAW. Maka Nabi tegur dia. Nabi nak Al-Bara' mendapat nasihat daripada Nabi SAW.
Kan Nabi minta dia tinggalkan nyanyian tu kan. Janganlah sibuk menyanyi kan. Terutamanya bila dekat dengan An-Nisa kan. Dan kita tahu sebab apa benda ni berlaku, kerana itu saja yang Al-Bara' ada. Al-Bara' tak ada benda lain. Maka suara dia lah jadi aset yang akan menarik orang untuk suka pada dia kan. Okay? Dan tamat cerita Al-Bara'. Cerita di zaman Nabi SAW sebenarnya tak banyak. Memang kalau saya boleh jujur, itu saja yang saya jumpa. Tak ada cerita lain. Tak ada cerita lain yang kita boleh jumpa tentang Al-Bara' ketika zaman Sirah Nabawiyah kecuali itu. Dan sekarang kita masuk ke zaman Abu Bakar Siddiq. Masuk zaman Abu Bakar Siddiq, cerita pertama yang akan kita dengar adalah cerita ketika beliau tergolong dalam kalangan sahabat yang ditugaskan untuk menyelesaikan Musailimah Al-Kadzab. Okay. Musailimah Al-Kadzab ni adalah nabi palsu yang paling popular lah di Yamamah. Okay. Dan uh, uh, bila kita tahu bila di Yamamah ni, yang paling hadapan sekali adalah Khalid bin Walid kan. Dan kita tahu di sana ada juga Wahsy yang akan melemparkan tombak dia kan, uh, sama ada ke direct kepada Musailimah ataupun orang kanan dia. Tapi kita terlupa satu lagi nama. Ini barangkali itulah nasib Al-Bara' sepanjang sejarah. Beliau menjadi orang yang kita tak perasan dia ada. Bahkan kalau saya jujur, bila membaca tentang Al-Bara' Ibn Malik ni, banyak peristiwa yang kita baca, riwayat yang kita temui ni, sebenarnya kita tahu cerita tu. Kita tahu cerita tu berlaku. Kita tahu perang itu berlaku. Kita kenal watak-watak lain kecuali Al-Bara'. Al-Bara' kita macam tak jumpa dia waktu kita baca cerita tu dulu, sebelum kita temui riwayat ni. Dan ini adalah riwayat Al-Bara' ketika bersama dengan pasukan perang Muslimin untuk menyelesaikan Musailimah Al-Kadzab. Dan ketika itu uh, uh, di Yamamah ni, bila mereka kepung, kalau kita boleh susun chronologically kan, bermula dengan Musailimah, dia akan bergabung dengan Sajjah. Siapa yang pernah follow dulu, kita ada seminar apa nama ni, Khulafaur Rashidin tu kan. Dia ada dua nabi palsu yang akhirnya bernikah. Musailimah dan Sajjah ni dia bernikah dan mereka mara ke Madinah, ya, untuk menyerang Madinah lah. Tapi sebelum mereka sempat pun nak hampir ke Madinah tu, Abu Bakar telah mengutuskan pasukan perang Muslimin yang untuk menewaskan mereka, dan mereka patah balik ke Yamamah. Ketika mereka patah balik itulah mereka berlindung di sebalik satu benteng ini yang dinamakan sebagai Hadiqatul Maut. Apa terjemahan Hadiqatul Maut? Hadiqah, taman kan? Maut, mati. Dia adalah taman-taman kematian kan? Ini adalah benteng yang dinamakan sebagai Hadiqatul Maut kerana tidak ada musuh yang berjaya menewaskan mereka di situ. Setiap kali mereka berperang ataupun bertarung dengan sesiapa, Hadiqatul Maut ni sentiasa menjadi benteng yang menyelamatkan mereka. Tidak pernah ada pasukan yang berjaya tewaskan mereka. Kan? Dan ketika itulah bila uh, uh, pasukan Muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ni sampai di Hadiqatul Maut, mereka merancang, berfikir dan menganalisis macam mana nak masuk ke dalam benteng ni. So mereka dekat dalam tu, ya. Kalau kita kepung daripada luar, mereka ada banyak kelengkapan makan minum sekali yang mereka perlukan, semua ada dalam tu. Dan kita pula nanti sebab yang Mamah ni jauh daripada Madinah, kita pula nanti yang patah balik sebab kita yang kekurangan, kan? Dan akhirnya bila mereka mula berbincang lama-lama tu, Al-Bara' adalah sahabat yang akan mencadangkan kepada Khalid bin Al-Walid untuk dia itu diletakkan di atas catapult. Catapult ni saya tahu bahasa Melayu apa. Catapult ni yang kalau dalam senjata zaman klasik tu, dia ada satu senjata yang dia kita lontarkan batu yang dibakar ataupun yang dimarakkan api, dilontar masuk ke dalam binting. Okay? So dilemparkan. Dan Al-Bara' kerana saiz yang kecil dan kerana dia tu ringan, dicadangkan kepada sebenarnya Umar Al-Khattab yang turut ada di situ. Dicadangkan kepada Umar Al-Khattab, letak aku dalam tu. Biar aku duduk dalam catapult itu dan kalian lontarkan aku untuk masuk ke dalam. Jadi cadangan yang tak pernah terfikir dalam akal manusia, untuk korbankan diri sendiri menjadi menjadi alat ataupun biasa kalau senjata ni, pedang ke, perisai ke, apa sajalah, senjata itu sendiri adalah
uh, apa nama ni adalah akan menjadi mangsa korban yang pertama. Kan? Bila pedang kita itu bertarung dengan musuh, pedang itu yang akan hancur dulu sebelum kita. Kan? Dan bila Al-Bara' menyerahkan diri dia untuk menjadi senjata kepada umat Islam, bermakna dia sudi untuk korbankan diri dia dulu, dan akhirnya memang betul-betul berlaku. Dia masuk ke dalam itu dan dilemparkan masuk ke dalam hadiqatul maut. Dan Masya Allah bila dia masuk ke dalam hadiqatul maut, dia ialah dengan senjata yang dia ada itu dia terus menewaskan beberapa orang dan dia buka pintu masuk ke dalam hadiqatul maut. Dan ketika itulah baru berlaku cerita Wahsy mencari mana Musailimah ni dan dilemparkan dia punya tombak tu. Kan? Dia bermula dengan Al-Bara' punya tugas. Kan? Sampai cerita ni pun tak kita tak pernah baca kan, sebab padahal dia ada dalam kitab-kitab utama sejarah pun. Bahkan dalam Ibn Kathir ada Bidayah wa Nihayah, kitab utama sejarah pun kita tak perasan cerita tu ada, kan. Dan kita melompat terus masuk kepada cerita Wahsy dengan tombak yang dia membunuh Hamzah itu, dia juga nak bunuh Musailimah Al-Kadzab. Okey. Maka Al-Bara' ini adalah beberapa petikan yang saya rasa kenalah baca juga kan. Bagaimana bila selesai saja dia buka pintu itu, dan disebabkan itulah terdedah semua musuh yang sudah pun bersiap sedia di dalam tu. Dan ketika hari itu dia pulang ke Madinah, fajuriha yawma idzin bid'ata wa thamanina jurhan. Sebanyak 80 luka. 80 luka ni bila kita baca, kita temui saja term ni dalam mana-mana kitab sejarah. Luka tu kena ditafsirkan sebagai luka kena tusuk pedang. Okay. Dia kalau luka-luka cala bala kecil-kecil tu tak ada apa-apa pun. Luka yang dimasukkan ni adalah luka yang memang sampai dirobek kan kulit tu kan, itulah maksud jurhan. Ni kalau cala bala lebam-lebam itu tak dinamakan jurhan sebenarnya. Yang dimaknakan jurhan adalah bila jasad kita itu ditusuk oleh pedang sehingga mendedahkan apa yang ada di sebalik kulit kita. Itu adalah maksud jurhan. Dan Al-Bara' telah cedera sebanyak 80, kan? Ini yang diriwayatkan dalam Ibn Ishaq. Dalam masa yang sama, adalah beberapa ucapan yang menarik juga yang saya rasa boleh kita ambil pelajaran. Bila disebut, bila dia masuk ke dalam apa nama ni, dalam catapult tu, kan? Dan sebelum dia dilemparkan masuk ke dalam hadiqatul maut, disebut satu kalimah yang sangat unik lah. Disebut kepada ahli Madinah, ya ahlal Madinah, la madinata lakum wa la madinata lakum al-yawm wa innama huwa Allah wahdahu wal jannah. Wahai orang-orang Madinah, sebab dalam perang ini kita kena faham, um, ini adalah perang menentang Nabi palsu. Dan pada ketika ini, majoriti umat Islam pada ketika itu adalah mereka yang barangkali tak pernah pun berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka semuanya kebanyakannya adalah yang pertama orang luar daripada Mekah dan Madinah, dan dalam masa yang sama mereka hanya peluk Islam selepas haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Mereka tak sempat untuk berjihad dengan Nabi. Maka ucapan begini adalah ucapan yang penting untuk didik para muslimin. Apakah standard jihad bagi para sahabat yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Al-Bara' sebut kepada para sahabat, para muslimin pada ketika itu, wahai warga Madinah, hari ini Madinah tak ada. Kan? Sebab barangkali memang kebanyakan orang Arab, antara konflik yang akan dirasai oleh semua dalam kalangan mereka ni adalah mereka ni payah tinggalkan tanah air. Bagi mereka tanah air itu adalah segala-galanya. Ya. Dan barangkali yang baru peluk Islam, Madinah itu adalah segala-galanya lah. Kan? Kalau Madinah tak ada, maka tak ada maknalah hidup kita ni. Dan Al-Bara' sebut pada mereka, kan? Wahai ahli Madinah, Madinah hari ini tak ada dah. Hari ini yang ada hanyalah Allah Ta'ala dan syurganya. Kan? Sebab kadang-kadang kita ni, ini mungkin kalau pelajaran yang kita boleh bawa dalam konteks kita, kan? Kecintaan kepada rumah tu memang satu fitrah, kan? Kita keluar musafir 2-3 hari, kita rasa nak balik rumah dah, kan? Kita rasa kita cintakan rumah kita. Tapi dalam masa yang sama, bila kita berjihad dalam apa saja medan lah kan. Kalau doktor, dia akan ada perjuangan dia kena on call, ada post call lagi. Dia kena rawat pesakit dia. Kalau orang-orang yang mungkin tugasannya kena pergi overseas, kena deal dengan klien di sana sini, maka dia akan banyak hilang masa
dia akan banyak berjauhan daripada tanah air dia. Dan di sinilah nasihat yang penting kita perlu ambil daripada Al-Bara' ibn Malik, kan? Bila disedarkan kita sebenarnya Madinah kita, rumah kita itu bukanlah rumah kita tadi, kan? La Madinata lakumul yawm. Memang kita sayangkan Madinah. Memang kita adalah ahli Madinah, penduduk Madinah. Tapi hari ini tak ada Madinah, kan? Kerana yang kita sedang lakukan adalah kita sedang mencari Allah Ta'ala semata-mata, dan juga mencari jannah yang sebenarnya merupakan rumah sebenar kita, kan? Sebab akhirnya dia sama macam hadis yang kita pernah sebut di sini juga, kan? Bila bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Bila Nabi sebut kamu di dunia ini jadilah macam seorang asing ataupun pengembara, yang kita tak merasakan dunia kita di sini pun, rumah kita di sini pun. Sebab rumah kita yang akan tempat kita kembali nanti adalah jannah milik Allah Ta'ala. Thumma hummila, ya. Kemudian barulah dia naik, dan dia naik ke tempat tu dan dilepaskan masuk ke dalam hadiqatul maut. Betapa heroiknya, kan, dia punya drama dekat sini, kan. Kalau kita boleh bayangkan macam mana situasi ini berlaku dalam tak pernah-pernah orang buat. Kemudian ditawarkan diri dia, dan dia sempat beri satu macam line. Kalau dalam movie tu, kan, dia ada line phrase yang akan disebut oleh mana-mana superhero tu sebelum dia buat satu tugasan, kan. Sebelum diserahkan diri dia untuk dia berjuang tu, dia ada satu satu ucapan tu. Dan ini ucapan Al-Bara', dan rupanya ini bukan ucapan terakhir dia. Dia selamat, dan bahkan dia berjaya untuk membuka pintu menyelesaikan Nabi palsu. Demikian Nabi palsu, Musailimah, dan orang kanan dia, orang kanan dia namanya Himarul Yamamah, keledai Yamamah. Saya rasa ada lepas ni dia punya topik tu. Okay. Dan kalau tidak ada Al-Bara' ibn Malik, sahabat sampai ke akhirnya akan buntu nak buat apa, kan? Begitu unik persembahan dan juga apa nama ni, sumbangan khusus yang diberikan Al-Bara' ibn Malik. Barangkali dia bukan paling hebat pun. Maksudnya Al-Bara' ni dengan saiz ni yang kecil, mini itu kecil, kita tahu dia tak mampu buat banyak sangat nak dibandingkan dengan Khalid, Umar, Abu Ubaidah. Tapi dengan kecilnya saiz ni, itu dia fikir apa yang paling sesuai untuk aku di medan perang, kan? Dan sudahlah dia muat masuk dalam ketepak tu, ringan untuk dilemparkan masuk. Bila dah masuk, tak ada siapa perasan dia, kan? Sebab ialah budak kecil mana ni, kan, yang masuk ke dalam hadiqatul maut, dan dia berjaya buka pintu untuk umat Islam masuk ke dalam. Masya Allah. Okay? Dan ada beberapa perkara yang saya ingat selama ni bila baca kitab sejarah, kan? Uh, Selama ni kita tahu Wahsy yang terlibat melepaskan tombak dia, sama ada direct kepada Musailimah ataupun Himarul Yamamah. Himarul Yamamah ni adalah orang kanan Musailimah. Himar tu maksudnya keledai, kan? Tapi dalam dalam kitab Al-Isabah, Ibn Hajar menyebutkan yang bunuh Himarul Yamamah itu adalah Al-Bara' ibn Malik. Kenapa penting dibunuh Himarul Yamamah? Dan untuk konteks zaman itu, okay, uh, ketua biasanya akan duduk berada di medan perang, tapi dia akan ada orang kanan dia yang akan jadi double dia lah, ataupun akan jadi bayang dia, supaya tidak ada sesiapa pun yang boleh melepasi orang terakhir tersebut. Dan Himarul Yamamah ni dikatakan wajahnya besar, gagah, perkasa, dan dikatakan dia sangat tangkas berperang. Dan untuk menewaskan orang ni, kita tahu dia memerlukan orang yang ada physicality yang sama macam dia lah, kan? Tapi dalam Al-Isabah, Ibn Hajar sebut yang lakukan itu adalah Al-Bara'. Dan dia pelik. Macam mana Al-Bara' yang saiznya kecil, yang tidak ada kelebihan dari sudut fizikal pun boleh menewaskan Himarul Yamamah, kan? Dan Himarul Yamamah ni adalah binting terakhir Musailimah. Dan kita tahu tidak ada yang boleh menyebabkan ini boleh berlaku kecuali kerana jaminan Nabi SAW yang kita baca tadi. Kalau Al-Bara' minta sesuatu, Allah akan perkenankan. Dan barangkali memang Al-Bara' telah memohon pada Allah Ta'ala untuk bantu dia menewaskan Himarul Yamamah. Kerana para sahabat yang gagah perkasa pun gagal untuk menewaskan dia. Maka biarlah aku, kerana doa tadi yang Nabi sebut, doa dia akan diperkenankan. Maka dialah yang menyelesaikan Himarul Yamamah menurut riwayat Ibn Hajar lah dalam Isabah. Okay. Kita pause sekejap kalau kita boleh fikir satu sudut, kan, sebab saya terfikir, ya. Al-Bara' ni memang dia ada kelebihan tu lah, ya. Dan yalah, dia boleh buatlah sesuatu, kan.
Sebab doa dia itu diperkenankan. Tapi kita macam mana? Sebab kita ni kategori lemah yang selemah-lemahnya, dan doa kita tak dapat kelebihan doa diperkenankan. Untunglah Al-Bara' kan, sebab doa at least doa dia boleh diperkenankan. Kita tak ada apa-apa kan. Sebab tu bila kita baca kisah sahabat ni, kita kena memilih mana sudut yang kita mampu buat, mana sudut pelajaran yang kita boleh posisikan diri kita. Kita tak boleh ambil semua pun. Kalau kita nak ambil kisah doa tadi tu kan, barangkali itu khas untuk Al-Bara' ibn Malik. Tapi yang lebih special tentang dia sebenarnya adalah bagaimana dia memposisikan diri dia dalam keadaan dia ada macam-macam kelemahan dan kekurangan. Kan? Sebab orang lebih, bahkan saya pun kadang macam tu, kita lebih suka memilih untuk enlarge kita punya kekurangan sehingga akhirnya ia menjadi alasan, kan. Bila kita boleh berlebihan cerita pasal kelemahan diri kita ni, contohlah kan bab ilmu kan, kalau nak jujur pada perempuan kan, saya kalau tengok diri saya 5 tahun yang lepas kan, sebelum ada buku yang dengan iman tu lah, sebelum tu ada tulis buku juga kan, saya selalu diselubungi dengan satu perasaan yang siapalah aku untuk mengajar sangat, siapalah aku untuk share sangat kan. Ilmu tak ada, apa tak ada, iyalah belajar tu belajar lah kan, luluslah belajar ada sijil lah kan. Tapi kita kenal diri kita siapa. Dan mungkin puan-puan kenal Khubaib Bersiang ini, tapi kalau kawan sekolah saya tak ada seorang pun akan sangka Khubaib jadi macam ni. Sebab saya kategori manusia yang memang jenis pemalu, berlebihan sikit, tak reti nak bercakap, tak reti nak menyusun perkataan, selalu buat tapi saya bukan macam Al-Bara'. Al-Bara' dahsyat lagi lah kan, dia memang tersisih lah kan. Saya tak disisihkan, cumanya saya kategori orang macam tu kan. Dan apatah lagi saya sedar yang saya ni bukan orang berilmu sangat pun kan. Maka bila kita memberikan terlalu fokus kepada kelemahan, lama-lama memang ia menjadi alasan. Padahal minat kepada sirah tu dah lama dah. Dia suka sirah. Ya. Tapi kita selalu menjadikan tak reti bercakap, tak reti nak berceramah, tak reti nak mengajar orang, kan? Tak banyak, tak cukup ilmu lagi. Lama-lama akhirnya bertukar menjadi alasan. Kan? Sedangkan Al-Bara' yang kecil molek tu, yang tak ada kelebihan fizikal pun, dia tidak melihat itu sebagai satu kekurangan untuk dia mara ke medan. Apalah kita ni dengan kelemahan yang kita ada ni, untuk kita berlebihan fokus kepada kelemahan, akhirnya tak buat sesuatu kan. Sebab tu dalam kehidupan beragama ni, kelemahan yang kita ada tu sekadar untuk kita terima saja realiti tu, bahawa kita lemah kan. Dan supaya dari situlah kita cari jalan macam mana untuk kita datangkan kekuatan kan. Tapi ia tidak sepatutnya menjadi satu perkara yang kita ratik macam zikir selalu kan, sampai akhirnya kita ni tak buat apa-apa ya, kita ni akhirnya tak memberi apa-apa pada orang lain, tak berkhidmat untuk agama ni kerana alasan-alasan tadi tu kan. Itu saya sukalah dalam kelas kita ni kan. Mungkin dalam sesi kelas ni konon-konon saya lah kot yang mengajar kan, tapi saya yakin perempuan dalam sesi lain kan, bila dengan uh, kejiranan, dengan masyarakat ya, dengan kawan-kawan, kita nak posisikan diri kita ala-ala macam ustaz-ustazah juga lah kan. Ataupun tak semestinya ustaz-ustazah gelaran ni kan, tapi orang yang menyampaikan tu ya. Sebab kita takkan menjadikan itu alasan, walau tak tahu bahasa Arab ke, tak baca banyak kitab ke, sedikit yang kita ada tu kita akan jadikan kekuatan untuk kita berkhidmat untuk agama ni. Sebab kalau tidak, dia akan jadi alasan yang sangat berpanjangan kan. Sampai bila kita tidak akan ada improvement lah. So, itu antara sudut yang saya suka tentang Al-Bara' ibn Malik. Uh, ha, Dalam masa yang sama, ini pun ucapan yang unik juga. Umar Al-Khattab sebenarnya. Di zaman Umar Al-Khattab, zaman Abu Bakar, Al-Bara' terlibat dalam apa nama ni? Dalam tadi kita sebut perang Yamamah. Dalam zaman Umar Al-Khattab, Al-Bara' akan terlibat dalam satu perang lagi, perang Tustal. Okay? Tapi ada satu ucapan Umar yang sangat menarik. Sebab kita boleh bayangkan betapa legendanya Al-Bara' ni. Cerita dia naik ke tempat dan dilemparkan ke dalam tu, dan dia bunuh Himarul Yamamah, mesti cerita tu jadi buah mulut orang kan. Dan umat Islam masa itu barangkali mengeluarkan cadangan ni, biarlah Al-Bara' jadi ketua kan. Lantiklah Al-Bara' jadi ketua sebab dia tu kan legenda kan. Macam biasa sekarang ni kan, asal orang popular je, ada cerita hebat je, kita rasa kita nak jadikan dia ikon terus. Sebab dia tak semestinya macam tu kan. Sebab setiap posisi tu dia ada orang yang sesuai untuk duduk kan. Kita tak boleh nak berguru kepada seseorang tu hanya semata-mata sebab dia viral kan.
Itu berbeza dengan amalan media sekarang kan, asal viral je masuk TV kan, nak mengajar gitu pula dengan topik itu. Tapi Umar Al-Khattab punya standard, okay? Walaupun Al-Bara' itu viral dengan tindakan dia, la tasta'milul Bara' 'ala al-jaish. Jangan kita lantik Al-Bara' tu untuk pimpin tentera. Okay? Kerana Al-Bara' ni muhlikatun. Dia ni akan memusnahkan minal mahalik, daripada banyak-banyak pemusnah tu, dia dia adalah seorang yang suka membuat kemusnahan yang banyak. Nak cerita kan, yuqaddimu bihim, dan dia yang akan start memusnahkan diri dia sendiri. Menarik kan, ucapan Umar Al-Khattab ni. Apa maksud Umar Al-Khattab? Yang first line tu kita faham lah, jangan lantik Al-Bara' jadi ketua. Tapi kita nak faham juga kenapa tak boleh pula. Kan Al-Bara' kan legenda kan? Kerana Umar nampak ada satu kelebihan yang juga kekurangan kalau Al-Bara' menjadi ketua. Kelebihan Al-Bara' adalah memang dia tak takut mati, memang dia sangat berani, dan dia sanggup melakukan benda yang gila-gila lah, kan? Tapi orang macam ni, dia bahaya kalau jadi ketua. Okay? Sebab ketua ni peranan paling penting dia adalah menyusun pasukan. Ketua ni peranan paling penting adalah strategi tu. Ya. Sebab tu jangan komplain kenapa dalam sirah, dalam perang, perang Badar, Uhud dan sebagainya, Nabi tak duduk kat depan, Nabi duduk belakang. Ya, kat Badar Nabi duduk di Arish kan. Dan mungkin kita akan tanyakan soalan, kenapa Nabi kita ni tak berani ke? Tak berani berperang ke? Takut mati ke? Dia bukan macam tu. Kerana memang sepatutnya dalam medan perang khususnya, ketua itu dia perlu hidup. Ketua tak boleh mati. Sebab kalau ketua mati, kalau ketua didedahkan kepada risiko, siapa yang nak susun pasukan? Siapa yang akan defend apa nama ni, pasukan yang sedang mendapat apa, nasib yang tak baik dalam perang, tewas ke apa kan? Siapa yang akan buat keputusan lepas tu? Sebab kalau ketua ni pun mati, dan Al-Bara' ni kategori macam tu. Kalau latih jadi ketua, dia lah yang akan mara dulu, dia akan mati dulu di medan perang. Sebab dia memang kategori sahabat yang memang pejuang, para jurid, dan dia tak kisah untuk mati. Dan selepas dia mati, semua orang pun akan mati. Itulah maksud Umar Al-Khattab, kan? Sama macam nasihat Umar kepada Abu Zar Al-Ghifari kan. Bila Abu Zar minta jawatan dan Umar sebut kepada Abu Zar, innaka mru'un dha'if, kamu tu adalah seorang yang lemah. Umar Al-Khattab ni pemikiran usul fiqhnya sangat luar biasa, kan? Walaupun ia sahabat yang sangat legenda, ada banyak kelebihan, tapi tetap Umar akan letakkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Sebab kalau tak, kita akan memusnahkan projek itu, kan? Dari sudut fiqahnya di medan perang ni, ketua mesti orang yang strategik, mesti orang yang boleh fikir secara apa nama ni, secara sistematik untuk menyusun pasukan, kan? Bukan orang yang tak takut mati saja, kan? Kalau sekadar tak takut mati tapi tak reti mengurus pasukan, maka dia tak boleh jadi ketua. Maka kita kena adil kepada kisah sahabat. Sepanjang kita baca daripada kisah sahabiat sebelum ni sampai kita dah mula masuk kisah sahabat ni, kita juga kena menerima satu realiti yang setiap sahabat itu dia akan ada kekurangan dan kelebihan. Sebab tu best baca kisah sahabat ni untuk kita pilih mana sahabat yang ada persamaan dengan kita dari sudut kekurangan kelebihan tu kan, dan kita ambil, kita pilih laluan yang telah dipilih oleh sahabat tadi, kan? So kawan-kawan yang mungkin kategori, sebab tadi kita dengar kelebihan Al-Bara' kan, law aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau dia berdoa pada Allah Taala, Allah akan perkenankan. Kenapa tak lantik jadi ketua je? Sebab di medan perang, secara sunnatullahnya, perlu seorang ketua yang strategik dan sistematik. Bukan seorang ketua yang okey, dia boleh doa Allah perkenankan, tapi semuanya bergantung kepada ketentuan Allah Ta'ala kan. Maka pasukan itu akan hancur dulu sebelum sempat pun bertanda tangan pada Allah Ta'ala untuk Allah bela mereka. Kerana mereka tidak dipimpin oleh seorang ketua yang strategik dan sistematik tadi. Dan Umar tak benarkan Al-Bara' untuk jadi ketua. Okey, ini sekadar ringkasan lah. Okey. Ada ni satu lagi cerita tentang nyanyian tadi. Anas Ibn Malik satu hari dia masuk ke dalam bilik Al-Bara'. Ini pada zaman Umar, barangkali zaman Abu Bakar ataupun Umar. Okay. Dia nampak Al-Bara' Ibn Malik wa huwa yataghanna, dan dia sedang menyanyi. Al-Bara' ni menyanyi, dia suka menyanyi. Faqultu lahu qad abdalaka Allahu ma huwa khairu minhu. Allah telah gantikan sesuatu yang lebih baik daripada nyanyian kau tu. Kan? Tadi kita baca riwayat yang Nabi tegur dia, iyyaka wal qararir, tinggalkan nyanyian-nyanyian itu, Nabi tegur Al-Bara'. Dan sekarang Anas Ibn Malik, adik dia,
masuk ke bilik dia sambil dengar dia tengah menyanyi, disebut kepada abang dia, Allah dah ganti sesuatu yang lebih baik daripada nyanyian tu. Zikir kan? Zikir ke bacaan Quran ke, tak payahlah menyanyi kan? Menyanyi kosong kan? Nyanyi lagu-lagu apa, lagu-lagu yang trendy, lagu-lagu yang viral sekarang ni kan. Dan Al-Bara' macam tu, dia suka menyanyi. Dan Al-Bara' sebut kepada adik dia kan, eh, apakah kamu rasa aku akan mati di atas tilam ini? Maksudnya apa? Dia nak bagi tahu adik dia kan. Mungkin ada satu persepsi yang bila menyanyi itu maksudnya dia akan merendahkan martabat Al-Bara' ibn Malik. Tapi Al-Bara' balas balik kata-kata Anas ibn Malik, kamu rasa aku akan mati kat katil ni ke? Maksudnya apa? Aku tak akan mati atas katil pun. Aku tidak akan mati atas katil aku ini. La wallah. Ma kana Allah liyahramani dhalik. Wa qad qataltu mi'ata munfaridan siwa man syaraktu fihi. Sungguhnya aku ni selama ni, aku kira daripada awal aku terlibat dengan jihad, 100 orang aku dah bunuh dah di jalan Allah Ta'ala. Kan? Dan ulama mensyarahkan apa maksud kita, nombor ni kan, kita bila bunuh orang daripada jihad. Dengan maksud, kita ada 100 kali peluang untuk syahid dan kita tak syahid kerana kita berjaya menewaskan orang tu. So, bayangkan, itu maksud dia. Al-Bara' ibn Malik ada 100 chances untuk syahid, tapi dia tidak syahid kerana dia menewaskan musuh dia. Kan? Sebab tu, uh, bila mana-mana sahabat pernah menyertai jihad, itu kadang dalam sebagian hadis, mereka ni akan digelar secara umumnya sebagai syuhada juga. Kenapa mereka mereka bergelar syuhada? Kerana kalau mereka tak berjaya membunuh orang di medan jihad, mereka akan terbunuh. Mereka hanya tak syahid kerana mereka terselamat. Kalau tak, mereka syahid. Kan? Sama macam Al-Bara' ibn Malik ini, beliau telah membunuh 100 orang, 100 kali peluang untuk syahid, tapi dinafikan kerana dia berjaya menewaskan musuh dia. Dan untuk kita faham lagi, dia adalah orang yang kerdil, yang kecil, yang stunted, yang bantut, dan dia telah membunuh 100 orang di jalan Allah Ta'ala. Kan? Dan ini membuatkan kita dapat satu lagi pelajaran. Ha. Pasal dia menyanyi ni kan, unik juga kan pelajaran ni. Iaitu, eh, memang kita tak boleh nak mengharapkan kesempurnaan mana-mana manusia, termasuk sahabat sendiri pun. Kan? Sebab menyanyi ni, kalau zaman sahabat tu menyanyi ni kira lara betul lah kan. Zaman kita mungkin tak ada lah, nampak macam lara sangat, dia sekadar hiburan lah kan. Tapi zaman yang Nabi ada bersama dengan mereka, zaman yang para sahabat rutin mereka adalah jihad, tiba-tiba hobi kamu adalah menyanyi. Dia macam pelik sikit lah kan. Dia macam kenapa nak menyanyi kan. Dan ini mendedahkan kita kepada satu realiti manusiawi. Kita jangan semudah itulah kita menyangka. Sebagaimana sangkaan Anas bin Malik kan. Sebab dia rasa macam Al-Bara' ni buang masa dia. Dia rasa macam Al-Bara' ni luang masa dengan benda lara kan. Tak apalah kerana Anas bin Malik yang cakap kan. Tapi kalau kita cakap teruk lah. Jangan, kalau Anas bin Malik, dia layak untuk sebut benda itu kerana Anas bin Malik adalah Anas bin Malik. Tapi untuk orang macam kita, yang kita pun sedar yang kita ni tak adalah okey sangat pun, maka jangan mudah komplain ataupun wujudkan persepsi tak baik kepada beberapa kegiatan orang lain yang masih dalam ruang yang bukanlah berdosa. Faham eh? So menyanyi dia tak dosa. Menyanyi dia tak dosa. Mungkin kita boleh dia masukkan dalam lara lah. Dia melalaikan sikit kan. Dia melalaikan kita. Dia beza macam minum arak ke apa, itu memang dilarang oleh syariat. Tapi menyanyi tak pernah dilarang oleh syariat. Kan? Bahkan kalau sebut pasal muzik pun ulama khilaf di zaman moden ni lah kan. Muzik pun akhirnya ulama khilaf. Apatah lagi menyanyi kan. Menyanyi dan berhibur itu bahkan dibenarkan oleh syarak, cuma dia kalau berlebihan akan menjadi lara kan. Dan kita melihat beberapa orang di keliling kita, bahkan saya ada je guru-guru saya, kadang-kadang bila nampak dia, contoh saya saya pernah nampak cikgu saya uh, main gitar. Dia macam bila nampak tu kan, ya betul kan Tok Syekh aku ni kan. Padahal dia Tok Syekh aku mengajar dalam kelas kan, tengok main gitar. Dan ada satu Tok Syekh lain tu, saya nampak dia makan kat kedai, minum air gas. Minum air gas kan. Ya, saya tak minum air gas lah sebab kesihatan lah kan. Cuma bila nampak Tok Syekh kita minum air gas, benda tu sangat
Mengejutkan tau. Dia rasa macam, macam mana dengan semua ilmu yang dia pernah share kat kita kan. Kita rasa macam dia buat dosa besar kot bila minum air gas kan. Sebab tu bila baca cerita begini kita akan, yalah, of course Al-Bara' Ibn Malik jauh berkali-kali ganda lebih mulia daripada Tok Syekh kita pun. Yang Tok Syekh kita tu pun lebih mulia daripada kita kan. Maka apalah sangat untuk kita nampak Tok Syekh kita mungkin main gitar ke apa, ataupun bahkan main game. Saya tak tahulah, main game ni satu satu contoh yang agak unik juga untuk zaman sekarang kan. Saya tak main game pun mungkin sebab sibuk jaga anak lah kot. Kalau lah tak sibuk jaga anak kan, mungkin saya pun akan jadi gamers lah kot. Maksudnya ada masa terluang, kita nak berhibur sekejap, kita ambil phone kita, kita main game kan. Crush Candy ke, main ular tu ke, ikut lah kan. Okay. Dia kategori lara lah, tapi dia tak berdosa. Tak berdosa kan. Maka bila baca cerita begini, kita akan mudah sikit berdamai dengan apa yang kita lihat pada orang lain. Supaya kita tak mudah untuk letakkan sangkaan buruk kita kan. Sebab ada banyak cara lain lagi untuk kita menilai manusia berbanding dengan satu benda pelik yang kita saksikan depan mata dan kita rasa dia telah buat dosa besar kan. Dia tak semudah itulah, kerana Al-Bara' pun adalah panglima yang agung. Okey, dua slide terakhir dengan masa yang 10 minit berakhir ni. Okey, kita sebut tadi adik dia adalah anak Anas bin Malik. Okey. Dan Anas bin Malik adalah top 3 periwayat hadis. Top 3 periwayat hadis Nabi SAW. Dan kita boleh bayangkan betapa lama dia berkhidmat untuk Nabi. Umur dia barangkali sekitar 70-an umur dia baru dia wafat. Dan dia bersama dengan Nabi sejak umur dia 10 tahun. Ya. Maksudnya, kalau 70 tu, 70 tolak 10, 60 tahun lah. 60 tahun dia berkhidmat untuk Nabi. Selepas Nabi wafat, dia masih buka kelas pengajian dia kan. Di Masjid Nabawi. Dan itu adalah Anas bin Malik. Tapi abang dia Al-Bara' ibn Malik ni, tak ada benda kan. Hanya itulah kelebihan yang dia ada di medan perang. Itu saja. Itu pun bukan jadi ketua. Dia jadi macam pasukan gerila lah kot. Pemimpin pasukan gerila muslimin. Adalah Al-Bara' ibn Malik. Tapi kelebihan lain dia tak ada. Tapi lihat cerita ni. Dia akan menunjukkan pada kita betapa uh, pilihan-pilihan untuk mendapat pahala itu sangat sangat apa ya? Sangat terbentang luas kepada semua orang. Bahkan dengan cara-cara yang cara-cara, bukanlah cara curi pahala, tapi ini cara yang kreatif untuk mendapat pahala, iaitu membela ataupun menyebabkan orang-orang yang banyak buat pahala ni survive ataupun boleh melakukan kebaikan tu. Maka kita berkongsi pahala yang dia dapat bila dia buat kebaikan tersebut. Maksudnya, okay, kita ni tak ada benda sangat, tapi kita tahu ada orang ni khidmat kepada agama dia luar biasa kan. Dia meriwayatkan hadis Nabi, dia mengajar Quran, dia mengajar sirah ke kan. Maka kita fikir okey, kita tak mampu buat apa-apa sangat, tak ada ilmu, tak ada apa-apa sangat. Apa kata kita membantu dia untuk dia berkhidmat kepada agama. Dan di sinilah akan ada profit sharing antara kita dengan dia. Bahkan tak sesuai dinamakan profit sharing pun. Sebab kalau profit sharing ni dia dapat sikit, dia dapat sikit. Tapi dalam hadis menunjukkan pahala yang dia dapat tu kita pun dapat. Sama, dan pahala dia tak berkurang pun. Ini adalah keunikan dalam agama kita. Dan Al-Bara' ibn Malik, beliau akan syahid dalam satu perang namanya Perang Tustar. Tustar ni adalah salah satu benteng milik Parsi yang paling canggih sekali. Dikatakan berlapis. Bahkan cerita yang lebih detail tu katanya dia kena lalu terowong bawah tanah dan sebagainya untuk masuk ke dalam benteng tu. Okay. Dan berhari-hari perang yang menyebabkan mereka ni akhirnya menerima tampanan yang sangat dahsyat lah dalam perang. Kerana Parsi ni dia ada senjata yang saya pernah cerita namanya salasil. Dalam dalam baris pertama tu kan, yalqauna bikalalib min salasil. Salasil ni dia macam canak sotong tu. Kalau perempuan tahu canak sotong kan, dia ada tali panjang dan mata kail tu kan dia letakkan setiap interval tu kan, dia letak mata kail. Itulah salasil, iaitu besi panas yang panjang yang dihayun-hayunkan dalam perang, yang digantungkan seakan-akan mata-mata kail tajam yang diletakkan, dilumurkan, apa nama tu, bukan sengat, racun, dilumurkan racun pembunuh di setiap mata kail itu,
maka dia akan tertusuk pada setiap jasad yang tersangkut dengan mata kail itu, dan bila dia rentap, maka jasad itu akan tertarik sekali bersama dengan salasil. Ya, itu paling visual yang saya boleh sebutkan lah kan. Dan ditakdirkan Allah Ta'ala, Anas Ibn Malik yang juga menyertai perang Tustar. Bayangkan Anas sertai perang kan. Ulama sertai perang. Biasanya ulama ni dia macam saya lah kan. Duduk dekat belakang laptop je. Tapi ini ulama yang pergi ke medan Tustar ni untuk berjuang. Dan Anas Ibn Malik ditakdirkan telah tersangkut kepada salah satu daripada mata kail salasil itu. Dan abang dia Al-Bara' ni bila tahu, dia terus lari kepada Anas. Dan apa yang dia buat adalah, dikatakan dia guna tangan dia untuk menarik keluar. Dan bayangkan besi itu panas. Besi itu panas. Dan dia cuba tarik mata kail itu keluar daripada badan Anas bin Malik. Dan bila tak berjaya, dia tarik guna gigi dia pula. Dan dikatakan dalam riwayat ini, tangannya hancur dan gigi dia pun hancur. Semuanya kerana cubaan dia untuk melepaskan Anas daripada mata kail itu. Dan kalau dia tak buat benda itu dan tali itu direntap, maka jasad Anas akan bercerai-berai kerana dahsyatnya senjata salasil itu. Maka Anas hanya masih hidup kerana abang dia bela dia dalam cerita ni. Dan nanti Al-Bara' akan syahid dalam perang ni sebenarnya, tapi bukan kerana salasil. Dia akan syahid dengan cara yang lain. Okay. Tapi salasil ini adalah salah satu scene atau salah satu peristiwa dalam perang Tustar yang sangat dramatik, melibatkan Al-Bara' bila dia cuba selamatkan adik dia, Anas bin Malik, dan dia telah menghancurkan tangan dia sendiri. Seluruh tangan dia hancur dan wajah dia pun hancur kerana berusaha untuk mencabut mata kail salasil yang telah mengait salah satu daripada bahagian jasad Anas bin Malik. Kalau tidak, Anas bin Malik akan syahid dalam perang Tustar. Okay. Apa pelajaran untuk kita? Uh, yang saya suka bawa adalah um, khidmat untuk agama ni ada macam-macam. Ya. Macam-macam cara untuk berkhidmat kepada agama. Segala-galanya pun boleh jadi khidmat pada agama. Tapi bila orang tu berkhidmat untuk agama, dia akan ada cabaran-cabaran tertentu. Dia ikut bidang lah kan. Orang perang ada cabaran dia. Orang jadi ulama macam mana Nasib Malik ada cabaran dia. Ya. Dan setiap orang ini ada sudut-sudut yang dia memerlukan pembelaan kerana dia tidak ada kelebihan itu. Contoh, saya tak naklah benda ni merujuk pada saya, tapi anggaplah bukan saya yang cakap benda ni. Kalau tak, dia macam awkward sikit nak cakap benda macam ni kan. Sebab beza dengan saya, mungkin saya ni kategori orang yang pandai create cara untuk menguruskan ataupun menaja projek sirah saya kan. Lepas tu saya buat kelas, saya menulis buku semua. Tujuannya adalah supaya saya boleh fokus untuk buat research dan buat juga buat buat dakwah dalam bidang sirah lah kan. Tapi umumnya kalau setakat saya kenal para asatizah ni, dia memang ada kekurangan untuk apa? Untuk dia survive lama dalam bidang dia kerana dia tak menguntungkan sangat. Kan? Saya kenal ramai tok guru, bahkan dalam dalam generasi umat Islam, dalam sejarah, para ulama, mereka memang tidak dapat keuntungan walaupun satu sen daripada majlis ilmu mereka. Tapi ada orang-orang kaya yang taja mereka. Kan? Ada khalifah yang taja para ulama ni. Ada orang-orang kaya yang taja ulama ni. Kerana kerja menyebarkan ilmu ni, keuntungannya mungkin tak berbaloi lah untuk dia menguruskan hidup dia pun. Kan? Tapi kerja menyampaikan ilmu ni kena terus dilakukan. Kan? Dan malangnya di zaman moden ni, orang sangat kurang menghargai ilmu. Orang sangat kurang menghargai orang-orang yang terlibat dalam khidmat ilmu ni. Kan? Maka akhirnya para asatizah ni, kebanyakan yang saya kenal pun, sama ada dia terus buat apa yang dia buat, tapi dalam keadaan dia tersiksa kerana dia tak dapat keuntungan yang banyak daripada dia buat untuk ditaja kehidupan, untuk diuruskan kehidupan dia. Okay? Kehidupan dia miskin, kehidupan dia sangat miskin, sederhana. Ataupun dalam bentuk kedua, dia tinggalkan kerja dia, dia terpaksa makan gaji dan dia tak dapat nak fokus kepada usaha khidmat untuk agama tadi. Itu konteks yang saya nak letak kepada pelajaran kita daripada kisah Al-Bara' ni. Sebab Al-Bara', boleh bayangkan, adik dia tu yang betul-betul khidmat betul-betul untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Bara' ni semacam satu pelindung untuk adik dia. Kalau dia tidak melindungi adik dia, maka adik dia akan mati. Dan macam mana adik dia nak fokus
menyampaikan ilmu kepada umat Islam, kan? Dan di keliling kita, carilah peluang ni, kan? Barangkali orang itu adalah orang yang dia beza-beza lah, kan. Kalau mungkin contoh, saya kenal ada kawan-kawan doktor ni yang dia tak dapat nak uruskan anak dia. Ini contoh lain. Doktor yang khidmat doktor tu sangat diperlukan. Kalau dia resign, kalau dia berhenti, habis. Kita kekurangan seorang doktor dekat hospital, ataupun kita kekurangan seorang pakar yang boleh menguruskan satu penyakit kronik di hospital, kan? Maka, tapi anak dia ada anak kat rumah, dia ada family. Siapa nak jaga family dia? Waktu inilah kita kena curi pahala doktor tu. Sebab tu saya gunakan istilah curi pahala tu, kena berkreatif sikit urus pahala ni. So kita mengambil pahala doktor tu dengan cara apa? Bukan kita curi, kan? Kita share pahala tu, bukan share pun. Kita dapat pahala yang sama. Doktor tu dapat pahala dia. Kita pun dapat pahala doktor yang bila dia berkhidmat kepada masyarakat. Dengan cara mungkin anak-anak dia tu kita lah bela, kan? Mungkin kita adalah ibu, nenek ke, ataupun makcik-makcik ke, kan? Nampak anak buah kita ni, Allah kesiannya dia, kan, sibuk bekerja, anak tak terurus. Why not kita yang tawarkan khidmat kita untuk jaga anak dia? Kan? Kalau tidak, dia resign. Kalau tidak, dia berhenti daripada dia punya apa? Dia sambung untuk jadi specialist tu. Kan? Sedangkan khidmat dia perlukan. Kalau dia tidak berkhidmat kepada masyarakat, siapa lagi? Kan? Ini antara cara-cara kreatif untuk kita dapat pahala. Kadang-kadang kita tak sedar. Dan kita pun bersusah payah, kan? Contohnya lah, kan? Kita nak sumbang pada masyarakat, kan? Tapi kita tahu kita ni ada banyak kelemahan. Kita ni ilmu agama tak cukup, contohnya, kan? Ataupun kita nak sumbang khidmat dari sudut tenaga. Kita ni kekuatan pun tak ada. Tapi kita ada kelebihan dari sudut lain. Kan? Kita ni mungkin ada kelebihan dari sudut wang ke. Kelebihan dari sudut masa ke. Di sini dah ruang untuk kita berikan kepada orang lain. Dan ini cara yang paling kreatif. Sebab apa? Kita dapat pahala orang tu. Dan orang tu pun pahala dia tak berkurang, kan? Inilah cara masyarakat Madinah itu saling bertakaful, kan? Sebab tu Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebab ini yang akan berlaku. Masyarakat zaman Nabi SAW, mereka saling berkongsi pahala, kan? Ini yang paling best sekali dalam agama kita. Sebab kalau akhirnya kita jadi macam tu, maka kerukunan masyarakat ni lebih cantik sikit, kan? Supaya orang-orang yang berkhidmat kepada agama ni, baik doktor ke, ni bidang-bidang yang kritikal lah, kan? Sebab doktor ni dia payah sikit nak pilih kerjaya doktor. Sebab banyak perkara perlu dikorbankan, kan? Bidang-bidang ustaz-ustaz, bidang-bidang agama ni pun nak memilih untuk fokus kepada mengajar ni, dia akan fikir panjang, berbaloi ke? Sebab dia suruh pulangan, kita tak baloi je. Kita akan fikir panjang lah, kan? Pulangan ni baloi ke tidak? Ini adalah orang-orang yang mungkin kita boleh fikir macam mana untuk kita membela mereka, kan? Utamanya orang-orang yang yang akhirnya dia tak jumpa jalan macam mana nak sustain dia punya projek, kan? Mungkin orang macam saya ke Ustaz Syahri special sikit sebab kita jumpa jalan tu. Kita jumpa jalan macam mana nak create fund supaya projek kita diteruskan. Dalam masa yang sama, kita boleh fokus kepada amal kita. Tapi untuk orang tertentu yang mungkin asatizah yang tidak ada kemahiran untuk buat sistem tersebut, orang macam inilah kita nak kena cari jalan macam mana untuk fund dia. Macam mana untuk bantu dia supaya projek dia boleh jalan, kan? Supaya khidmat dia kepada agama dapat diteruskan dan kita boleh kutip pahala, ambil peluang untuk dapat pahala dalam situasi tersebut. Okay. Clear saya punya pelajaran ni, saya nak sampaikan point tu, tapi contoh tu terang sikit untuk kita semua muda, kan. Dan ni last tentang Al-Bara', dah 10:30. Al-Bara' kerana doa dia yang mustajab itu dalam perang Stu Star, bila banyak kali mencuba dan mereka gagal, akhirnya mereka teringat Al-Bara' ada di samping mereka. Al-Bara' adalah salah seorang daripada peserta jihad ini. Dan mereka berpusu-pusu mencari Al-Bara' dan sebut kepada Al-Bara', aqsim ala rabbik liyahzimannahum. Pergilah doa pada Tuhan kamu untuk dia menghancurkan musuh-musuh ini, kan? Dan akhirnya Al-Bara' pun doa, Allahumma hzim, Allahumma hzimhim, Allahumma hzimhum lana wastashhidni. Ya Allah, tewaskan mereka untuk kami dan jadikanlah aku seorang syahid. Ambillah aku sebagai seorang syahid dalam perang ini. Dan ketika itulah Allah Ta'ala memenangkan muslimin dalam perang Tustam, dan Al-Bara' akan syahid dalam perang tersebut, ya. Ini satu doa yang luar biasa sebenarnya. Kerana dia bukan saja minta menang, dia minta dia syahid. Sebab Al-Bara' dah tua dah masa ni, ya. Umurnya sudah meningkat tua dan dia pun sudah bersedia untuk apa
memberikan khidmat terakhirnya untuk agama ni, dan khidmat itu sekali lagi memenangkan umat Islam di Tustar. Dan Tustar ni kalau kita baca dalam konteks yang lebih luas, ia adalah perang paling payah di Parsi yang menyebabkan akhirnya mereka berjaya mara ke Qadisiyah dan akhirnya membuka kota Madain. Eh, Dan itulah cerita Al-Bara' ibn Malik dengan suara tersekat-sekat ni. Tapi uh, mungkin yang paling istimewa tentang Al-Bara' adalah hadis yang Nabi sebut tentang dia. Supaya kita recap balik dengan pelajaran paling besar tadi, Al-Bara' adalah salah seorang orang-orang yang tersisih. Sebagaimana orang-orang yang tersisih dekat keliling kita. Tapi sebagaimana yang Nabi sebut kepada Al-Bara', ya, jangan mudah memberikan sangkaan-sangkaan negatif ataupun uh, perasaan-perasaan tak senang kepada orang-orang begini. Walaupun dengan personality dia yang tak menarik, dengan wajah dia yang tak tampan, dengan jasad dia tu yang tak berapa mewah sangat. Tapi jangan berikan sangkaan awal bahawa dia tak ada makna untuk kita. Kerana Nabi sendiri sebut orang-orang begini antara mereka adalah orang-orang yang bila mereka tadah pada tangan pada Allah Ta'ala, Allah akan terus perkenankan. Dan mudah-mudahan kita dapatlah pahala yang banyak daripada sikap itu, memilih untuk berkawan dengan orang-orang yang tidak mendapat kawan ni kerana ada pahala khusus sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berjalan dengan Al-Bara' ibn Malik dan akhirnya orang-orang begini akan muncul, dia punya heroiknya akan muncul pada waktu-waktu yang sesuai. Sebagaimana Al-Bara' barulah mereka tahu Al-Bara' ni ada tugas khusus yang boleh dibuat, ada sumbangan khusus yang boleh dimainkan dalam kalangan masyarakat muslimin. Dan itu saja kot yang sempat saya ceritakan dengan masa yang kita ada. Saya tengok soalan yang ada. Allah. Kenapa Nabi tak pilih dia sebagai muazzin? Entah, tak tahu. Sebab yang al-muazzin ni kalau kita kenal dua orang lah kan. Bilal ibn Rabah dengan Abu apa? Abdullah ibn Umi Maktum kan. Dua orang sahabat jadi muazzin. Kenapa dia tak tahu. Barangkali sebab standard lah kot. Sebab jadi muazzin ni standard dia lain sikit lah. Dia bukan semata-mata suara sedap kan. Tapi kategori sahabat yang kena kehadapan juga dari sudut keimanan, dari sudut komitmen dengan masjid kan. Dan Al-Bara' barangkali kita tak tahu dan kita tak nampak kelebihan di sisi lain untuk Al-Bara' kecuali bila dia tadah tangan dan juga kecuali bila dia menyanyi kan. Allah Alam tak tahu. Atau menirah kena sisih sebab banyak sangat on call. Kita kena bela Dr. Munirah kita. Dr. Munirah apa uh, specialist kan, ONG kan. Kategori specialist kan. Uh, saya tak terbayang lah kan dia punya kepayahan macam mana nak menguruskan anak semua. Dia kot orang pahala untuk kita semua. Okay. Soalan ke, Anis punya soalan ke tu? Bagaimana kita memposisikan diri Okay. kita dalam keadaan kekurangan dan kelemahan yang ada, Ustaz? Okay, Puan Anis Hasila. Saya rasa kita memang kena siasat diri kita elok-elok lah. Mengenali diri ni, dia panggil self awareness kan. Mengenali diri sendiri ni penting sebenarnya. Sebab um, sebab kita memang dididik untuk merendah diri kan. Maksudnya kita rasa diri kita ni biasa je kan. Tak nak berlebihan sangat. Itu bagus sebenarnya merendah diri. Tapi dalam masa yang sama, bila semakin mendewasa tu, kita kena mengenali juga di mana kelebihan yang paling utama untuk diri kita sendiri kan. Dan ada macam-macam cara lah kan yang saya rasa perempuan tahu je. Ni saja tanya soalan ni untuk saya jawab sebab untuk menguji saya lah kan. Saya rasa untuk kita kenal position yang paling sesuai untuk diri kita, tidak lain tidak bukan adalah kita kena explore lah kan. Explore tu dengan cara cuba kan, try and error. Saya pernah saya peribadi menulis ini sendiri pun saya try and error juga. Saya hantar artikel kat majalah, saya tulis buku-buku yang awal kan, saya dah tulis 10 buku pun sebenarnya. 5 buku yang pertama tak apa jadi pun kan. Tapi itu satu percubaan lah. Sampailah akhirnya jumpa orang yang betul, yang membetulkan diri saya dan akhirnya saya menjadi orang yang akhirnya dapat positioning itulah kan. So try and error, dapatkan feedback daripada macam-macam orang, tanya orang lain. Sebenarnya aku ni kat mana, aku ni sesuai buat apa sebenarnya kan. Dan dia ambil masa lah. Dia bukan
terus dalam sekelip mata kita jumpa kita kat mana kan untuk agama ni. Maka carilah. Dan sebenarnya semua tempat pun ada khidmat untuk agama. Antara benda yang menghalang kita untuk jumpa posisi kita adalah bila kita daripada awal dah hadkan posisi apa yang sesuai. Kan? Kalau dalam kes Sirah Nabawiyah kan, kita tengok sahabat tu dia punya positioning sangat luar biasa pilihan dia. Kan? Macam siapa nama tu? Um, Allah Akbar, siapa sahabat yang pakar bahasa tu? Zaid Ibn Thabit kan? Zaid Ibn Thabit jadi pakar bahasa, jadi pakar matematik. Ada sahabat yang kategori khidmat dia adalah khidmat-khidmat yang macam ke medan perang saja. Ada sahabat khidmatnya bersyair. Bila kita baca cerita-cerita ni, dia memberikan pada kita satu pilihan yang sangat banyak untuk berkhidmat. Kan? So, bila kita dah buka seluas-luasnya, dia baru selesa sikit untuk explore tu. Tapi kalau daripada awal nampak posisi tu hanya jadi ustaz ustazah saja, maka dia tak dapat lah kan. Dia tak tahu nak duduk kat mana kan. Ya. So kita pilih ya. Kalau memang kita macam Abdul Rahman bin Auf ataupun Uthman bin Affan yang memang kelebihan kita adalah duit banyak. Buat bisnes duit banyak, mungkin itulah kot kan. Kalau kelebihan kita adalah pada menulis puisi ataupun menulis secara umumnya, mengarang artikel, menulis buku, pilihlah kan. Semacam Tufail Ad-Dawsi, macam Abdullah bin Rawaha, boleh pilih kan. Sebab setiap seorang daripada kita ni boleh explore apa yang paling baik untuk diri dia. Dan tak ada masalah. Ambillah masa masing-masing. Cuba try and error sampai jumpa kan. Okey. Ibarat syahid sekali berang. Soalan. Tak ada. Ni masalah apa ni? Masalah menyanyi ke? Masalah untuk overcome ni. Macam first time dengar sahabat, ada tiga sahabat yang suka menyanyi kan. Ya. Dan Orang sebenarnya sedikit. betul First time dengar Ustaz. Baru tahu ada sahabat suka menyanyi. macam Puan Nuriza sebut ni kan, ada yang cakap tegas haram muzik itu haram kan. Sebenarnya jumhur kalau ikut mazhab ni, empat mazhab kita ni, jumhur haram muzik. Muzik itu haram. Eh? Memang muzik itu haram. Pandangan-pandangan semasa yang menghalalkan adalah pandangan yang merujuk kepada pandangan ulama-ulama yang minoriti yang mengatakan muzik itu halal untuk didengar. Okay? Dan beza antara uh, mendengar secara halua telinga dengan mendengar sungguh-sungguh sampai kita menjadi lalai. Ni Al-Qaradawi sebut dalam Al-Halal wal Haram. Al-Qaradawi ni boleh cari buku dia rahimahullah. Beliau banyak menulis pandangan-pandangan yang sangat inovatif. Dan kebanyakan pandangan tu beliau ambil daripada pandangan ulama-ulama minoriti macam Ibn Hazim, pandangan-pandangan ulama zahiri yang banyak menghalalkan benda ni. Tapi bila namanya ulama, dia bukan keluar secara sambil lewa lah. Adalah dia punya sumber dia. Cuma pandangan itu rupanya akan sangat berguna pada zaman kita. So macam mana nak elak daripada dengar muzik zaman sekarang? Kan? Sebab ringtone kita kan dekat mall semuanya ada muzik kan. Dan kebanyakan orang akan ada melalui kehidupan yang bergelumang dengan muzik. Maka datangnya Al-Qaradawi meletakkan garisan tu. Selagi mana bukan dalam kategori kita dengar tu melalaikan diri kita, maka itu dibolehkan. Tapi pandangan-pandangan yang jumhur yang dulu itu, haram itu adalah haram segala-galanya. Dengar pun tak boleh. Dengar tu macam kentut telinga lah kan. Tapi Al-Qaradawi yang letakkan line yang lebih halus, yang lebih sesuai dengan zaman kita. Apatah lagi sebenarnya akhirnya, muzik ini dia mula menunjuk membuka pintu-pintu yang membawa kepada dakwah kan. Beramai orang yang berdakwah melalui muzik pun kan. Dan itu boleh baca versi panjang dalam Al-Halal wal Haram lah. Halal dan haram dalam Islam. Tulisan Al-Qaradawi saya sebanyak faedah yang kita boleh dapat dalam tu. Self actualization. Ini dalam apa? Abraham Maslow tu kan. Ini boleh cari jugalah hierarchy of needs Abraham Maslow kan, self actualization itu kira hujung kemuncak diri kita kan, bila kita boleh benar-benar memposisikan diri kita di mana dalam kalangan dalam khidmat kepada agama ni. Itu memang
apa nama ni, uh, diagram yang sangat best lah untuk kita hayati. Okay. Ya, muzik ni line dia sangat unik lah kan. Maksudnya nak letak garisan mana halal mana haram. Kalau saya suka letak asbab ia diharamkan berbanding genre yang diharamkan. Sebab ada genre tu macam-macam kan. Ada slow rock. Ni saya tahu lah sebab saya pun kategori orang yang minat meneroka bidang seni muzik ni. Ada pop rock, ada hard rock, ada macam-macam jenis kan. Dan se- sebagai testimoni, semua benda pun boleh melalaikan. Bahkan ada muzik, ada nyanyian tapi muzik pun boleh melalaikan. Ya? Bahkan masyarakat Arab jahiliah tu, mereka punya syair itu pun boleh melalaikan orang. Walaupun tak ada muzik. Walaupun tak ada muzik yang moden macam sekarang kan, piano dan sebagainya. Zaman tu bergendang-gendang percussion saja kan, dia tak ada muzik yang string macam sekarang ni kan. Maka zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi menamakan al-luhu sebagai melalaikan itu adalah muzik-muzik yang percussion saja yang Raihan guna tu. Itu pun dah lalaikan. Maksudnya dia susah nak letak lalai itu pada genre. Lebih baik lalai itu kita letak pada macam mana ia diamalkan, di ruang mana ia berlaku kan? Bahkan masa kecil-kecil dulu bila tengok konsert nasyid pun dalam dalam ruang dewan tu, kadang-kadang kita pun bertanya balik kan, boleh ke dengar benda ni? Sebab konsert tu okeylah adalah tata caranya. Kalau zaman sekarang ni JAKIM pun ada keluarkan dia punya guideline dia kan, macam mana untuk hiburan Islam tu apa guideline dia kan. Boleh follow lah guideline tu kan yang telah ditentukan pun. Selagi mana dia tak bawa kepada lalai, kita letakkan beberapa prasyarat tu, maka mudah-mudahan Allah lepaskan kita lah daripada apa nama ni, pengharaman terhadap hiburan-hiburan yang melalaikan tu kan. Selagi mana kita letak syarat itulah kan. Tapi kalau akhirnya ada orang lalai juga, itu di luar daripada kemampuan kita untuk kawal kan. Tapi guideline itu dibuat untuk pastikan ia tidak melalaikan kan. Belum masuk topik wayang semua kan. Yang itu lagi lah tak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kena clear dalam Islam ada yang haram lidzatihi, ada yang haram kerana benda tu haram. Ada yang haram li ghairihi kan. Ada yang haram kerana perkara-perkara luaran yang dipakejkan bersama dengan benda tu. Maka dia jadi haram. Macam dengar konsert, hadiri konsert adakah haram? Ini pun khilaf juga kalau nak bincang kan. Tapi umumnya lebih banyak yang halalkan di zaman moden ni. Banyak ulama yang berikan kelonggaran. Tapi dia menjadi haram li ghairihi. Bila bercampur, bila ikhtilat, bila tak ada kawalan, bila ada headbanging macam tu, maka akhirnya dia menjadi haram kan. Maka kita kena sedia untuk melonggarkan benda yang boleh dilonggarkan. Sebab kalau kita ketatkan awal-awal, bayangkan berapa ramai orang yang akan menjadi anti kepada agama kita ni. Sebab zaman sekarang, semua benda ada lagu kan. Tengok cerita kanak-kanak, tengok Mekamato ke, Didi and Friends ke, kan. Benda yang menghiburkan, semuanya ada lagu kan. Kalau awal-awal lagi letak haram, maka jangan pelik lah kalau orang memilih untuk tak mahu beragama lagi. Sebab agama ni banyak sangat benda yang dilarang kan. Tapi kalau kita, sebab tu Qaradawi sebut benda ni, oleh kerana ada dalil yang menunjukkan dilonggarkan, lebih baik kita pilih untuk longgar pada zaman yang mustahil untuk kita mengharamkan terus muzik. Kalau tak, orang akan jauh daripada agama. Kerana agama ni nampak jumud dan nampak semua benda tak boleh kan. Selagi dibolehkan, maka kita bolehkan. Jangan terlalu keras sangatlah. Allah alam, itu yang saya boleh share lah sudut. Al-Bara' syahid? Yes. Al-Bara' memang syahid perang Tustar di Parsi. Okay. Di Turki zaman dulu muzik digunakan. Mana ni? Yang mana soalan? Mana dia? Muzik digunakan okay. Dia kalau ikutkan itu, siapa nama dia? Al-Biruni ke? Siapa nama dia? Dia ada seorang apa nama ni? Doktor zaman setahu saya zaman Andalus, di Andalus sebenarnya, yang start rawatan pakai muzik ni. Dia terapi kan, terapi dengan muzik, dengan bunyi air semua tu. Uh, Zaman tu lagilah, yalah, boleh bayangkan zaman tu ulama lagi keras lambat muzik ni kan. Saya tak tahu bila mula muncul mainstreamnya pandangan mengharuskan muzik, tapi yang lebih jelas adalah pada zaman kita lah.
Sebab muzik pada zaman kita tu yang sangat teruk. Zaman Andalus dulu, muzik dia sangat sederhana kan. String tu pun yang simple-simple je lah. Dia punya chord dia semua kan. Tapi zaman sekarang ni muzik sangat dahsyat. Muzik-muzik barat muncul tu kan. Uh, Muzik-muzik rock kan. Maka zaman kita yang mustahak dikeluarkan fatwa yang keras-keras ni. Sebab tu muncul gerakan-gerakan yang agak keras menentang muzik dalam kalangan umat Islam kerana muncul muzik-muzik moden yang sangat kasar, yang sangat yang sangat ekstrim lah, melalaikan. Saya tak tahu, barangkali pada zaman Uthmaniyah, zaman Andalus, muzik-muzik yang ada tu diharamkan pun kerana faktor-faktor luaran tu. Kan ada hadirnya perempuan dah untuk menghiburkan. Itu maka li ghairihi. Lebih pada li ghairihi. Tapi zaman moden ni bila muncul muzik yang dahsyat ni, maka muncul ulama yang mengharamkan muzik li dhatihi itu. Kerana string, kerana drum yang sangat melalaikan. Dia punya bunyi dia tu kan. Maka akhirnya dia diharamkan terus. So di zaman Turki, zaman Osmaniyah ataupun zaman Bani Umayyah di Andalus, ia dibenarkan kerana ia lebih diharamkan kan kerana li ghairihi, kerana ada benda lain. Maka bila digunakan untuk rawatan lagilah dibolehkan kan. Setakat pembacaan saya pun sebenarnya yang muzik itu adalah muzik-muzik yang natural, bunyi air, bunyi haiwan kan, yang digunakan sebagai terapi. Mungkin zaman Osmaniyah saya tak tahu, kalau di Bani Umayyah itu digunakan bunyi-bunyi yang natural. Allah alam, saya tak tahu. Itu sajalah kot sempat untuk kita ceritakan. Saya kembali kepada Puan Syida balik lah. Walaupun sejam setengah juga jadi kuliah kita kan. Ustaz, Ustaz Ya. bincang bab sirah ni memang menterajak Ustaz. Patutnya kita Ustaz minta sampai 10:30, tapi itulah kan perbincangan semua kan tak sedar Boleh. tengok dah. Pukul 11 juga akhirnya. Okey. Alhamdulillah, sebab first time kami dengar pasal Al-Bara ni kan. Jadi rupanya dia ada bersaudara dengan Anas bin Malik, adik abang kepada Anas bin Malik, dan juga syahid dia tu ketika menyelamatkan Anas bin Malik kan. Hari ni ilmu baru untuk kita. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dan penerangan. InsyaAllah kita tangguh ke majlis kita dengan tasbih kafaran juga surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Dengan itu kita kasih kita untuk kali ini dengan lapas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas yang disampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. InsyaAllah nanti Kak Syida beritahu kelas esok ada ke tak. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Ya, ya, silakan. Terima kasih semua. Salam.